Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Imam, seluruh ahli jabatan kuasa surau, tuan-tuan guru, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang mana saya tak mampu menyebut nama anda satu persatu, akan tetapi tidak pernah kurang rasa hormat dan rasa sayang saya kepada kalian semua. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya Allah, dengan nikmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, dapat sama-sama kita berhimpun mengimarahkan malam-malam di antara malam-malamnya Ramadan al-Mubarak. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebaik-baik makhluk ialah manusia. Dalam ramai-ramai manusia, Allah Taala memilih sebaik-baik manusia daripada kalangan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebaik-baik para nabi Allah Subhanahu wa taala memilih daripada kalangan mereka, iaitu para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam ramai-ramai rasul, Allah Subhanahu wa taala memilih sebahagian daripada mereka ialah rasul ulul azmi. Dalam kalangan rasul ulul azmi, Allah Subhanahu wa taala memilih sebaik-baik rasul ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dalam banyak-banyak tempat, sebaik-baik tempat ialah Makkatul Mukarramah, yang kita senantiasa umat Islam setiap tahun tidak kurang 2.7 juta orang tawaf mengelilingi Kaabah Al-Musyarrafah. Dalam sebaik-baik bulan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan banyak-banyak bulan, maka sebaik-baik bulan yang Allah Taala memilih ialah bulan Ramadan Al-Mubarak. Dalam sebaik-baik kitab, maka kitab yang paling terbaik ialah Al-Quranul Karim. Maka alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi sebaik-baik umat, yang mana sebaik-baik umat ini Allah Ta'ala kurniakan kita dengan sebaik-baik bulan, yang mana sebaik-baik bulan itu Ramadan. Allah Ta'ala jadikan pada satu malam daripada malam Ramadan ialah sebaik-baik malam, iaitu khairum min alfi syahr, satu bulan yang lebih baik daripada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Allah Ta'ala kurniakan juga kepada kita satu malam dan juga satu bulan, yang mana bulan ini juga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sebaik-baik kitab, iaitu Al-Quranul Karim. Maka alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita nikmat demi nikmat, kebaikan demi kebaikan. Tanda apa? Tanda Allah Ta'ala memuliakan akan kita, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, esok malam, kalau ikut esok malam ialah bertetapan dengan malam nuzul Al-Quran. Maka apa yang kita kena ambil iktibar daripada peristiwa nuzul Al-Quran? Pertama ialah kita kena mendamping dengan Al-Quran. Kita kena senantiasa membaca Al-Quran. Sehingga kan Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala beritahu kat kita, puasa hang yang aku suruh, macam mana aku suruh orang-orang sebelum kamu ni berpuasa, supaya apa? Tak lain dan tak bukan hanyalah untuk menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara ataupun tanda orang yang bertakwa antaranya ialah wal amalu bitanzil. Kita nak tengok kita orang bertakwa ataupun tidak, kita nak tengok anak beranak kita orang bertakwa ataupun tidak, kita nak tengok jiran kita jiran bertakwa ataupun tidak, kita nak tengok pemimpin kita pemimpin yang bertakwa ataupun tidak, ialah mereka dan kita yang beramal dengan Al-Quran. Maka persoalannya, bagaimana kita nak beramal dengan Quran kalau kita Quran pun tak pernah baca? Bagaimana kita nak beramal dengan Al-Quran kalau Quran pun kita tak kenal? Bagaimana kita nak beramal dengan Quran sedangkan Quran pun tak ada di rumah? Bagaimana kita nak mengamalkan Quran sedangkan Quran pun jarang kita sentuh? Kalau baca pun tidak, bagaimana nak beramal? Nak beramal lagu mana dah tak faham? Maka sedang hadirin dirahmati oleh Allah, saya sendiri, abang-abang, ayah-ayah, ibu-ibu di belakang, jadikan Ramadan ini satu bulan yang mana makin dekat dari kita dengan Al-Quran. Yang mana kata Nabi SAW, siapa-siapa yang membaca Al-Quran, maka Quran ini akan datang, ya'ti yaumul qiyamah, akan datang pada hari kiamat. Quran tu mai kat kita.
syafi'an li ashabih, akan menjadi syafaat kepada kita yang selalu berdamping dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita menghafaz Al-Quran, tapi Allah Taala suruh kita baca Quran. Allah Taala tak marah kalau kita tak hafal Quran, tapi Allah Taala marah kalau kita tak baca Quran. Allah Taala tak marah kalau kita lupa Quran. Kan? Kita mengapai, kita lupa tak sengaja tak apa. Tapi Allah Taala marah kalau kita saja-saja dak buat lupa, tak tahu kata ada Al-Quran. Maka sila hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Ramadan ialah bulan yang kita kena memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Sebelum Ramadan, di luar Ramadan, Nabi SAW kata, siapa-siapa yang baca Quran satu huruf, Allah Taala gandakan dia satu pahala. Maka sahabat tanya, adakah alif lam mim itu satu huruf? Nabi kata tidak. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan dalam satu huruf ada satu pahala Allah Ta'ala gandakan dengan 10 kebajikan. Subhanallah. Maka tu di luar Ramadan. Apatah lagi kalau kita masuk bulan Ramadan, bukan kata satu pahala, wallahu a'lam banyak mana Allah Ta'ala nak bagi. Sehingga kan lau ta'lam ummati ma fi Ramadan, kata Nabi SAW, kalaulah umat aku tahu. Nabi kata kalau. Nah, orang sebarang jaya kata apa? Kalau ni babi boleh terbang. Mana? Main dengan kalau ni macam-macam benda boleh jadi. Maka Nabi kata kalau umat aku tahu, lau ta'lam ummati ma fi Ramadan, kalaulah kita semua ni tahu, hak yang duk ada di Sebarang Jaya tahu, yang duk ada di Kulim tahu, hak duk ada di Lunah tahu, yang duk ada di Johor tahu, ma fi Ramadan, apa yang ada pada bulan Ramadan, macam mana punya besar pahala Allah Ta'ala nak bagi, macam mana hebatnya bulan Ramadan. Nabi kata kalau tahu, lau ta'lam ummati ma fi Ramadan, kalaulah kita tahu, kata Nabi, la tamannau, nescaya kita akan bercita-cita, kita akan berhasrat, kita akan bersujud bersimpuh di hadapan Allah, kita akan minta munajat sungguh-sungguh pada Allah, antakuna sanatu kulluha Ramadan, supaya Allah Ta'ala jadikan sepanjang tahun bulan Ramadan saja, raya pun tak mau dah. Kita hari ni tak ada nak masuk raya, tak ada nak masuk bulan puasa, tanya raya bila dah. Tu dah, Masya Allah. Jadi Nabi kata kalau tahu, bermakna kita ni tak tahu lagi sebenarnya. Nah, maka dengan Ramadan kali ini, buat ayah yang dirahmati oleh Allah, banyakkan, dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kata guru saya, Quran ini bukan hanya datang membantu kita di yaumil qiyamah, tetapi Quran juga akan menemani kita di hari-hari saat kita berada dalam kubur. Seandainya kita bukan orang yang baik, memang kita bukan orang baik. Kalau kita mengaku diri kita baik, kata orang saleh, di saat mana kita mengaku diri kita baik, maka waktu itulah ketahuilah diri kita tak baik. Maka kita kena rasa senantiasa diri kita bukan orang yang baik. Kalau kita duk merasa kita baik, bermakna itu tanda kita tak baik. Maka kata orang saleh, hari-hari kita dalam kubur, dengan ketidakbaikan kita, dia ayat, nah, dengan banyaknya maksiat dan dosa kita, maka Quran yang kita baca akan menjadi bantuan kepada kita. Seandainya malaikat nak main tibai kita ke atas, Quran dia nak main pusing di atas. Malaikat boleh tibai, kata tak boleh, sebab itu kalamullah. Seandainya malaikat nak main duk belah kiri, nak belah kanan, nak main tibai kita disebabkan dosa kita, waktu tu Quran main support kita ke belah kanan. Malaikat nak main ke belah kiri, Quran main support ke belah kiri. Subhanallah. Maka itu kehebatan orang yang sentiasa lazim dengan Quran. Sehingga kan kata Nabi SAW, khairukum, orang yang baik daripada kalangan kamu, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang baik daripada kalangan kita, kata Nabi, man ta'allama al-Qur'an, siapa yang belajar Al-Quran dan juga mereka yang mengajarkan Al-Quran. Maka tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati oleh Allah, kita tak baik, paling kurang kita jadilah orang yang disebutkan oleh Nabi. Mudah-mudahan kita menjadi baik disebabkan kita berdamping dengan Al-Quranul Karim. Maka insya-Allah ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Ramadan ini kita jadikan satu titik untuk kita sentiasa lazim baca Quran. Ustaz, saya ni baca Quran lambat Ustaz, saya ni payah baca Quran Ustaz, saya tak reti baca Quran Ustaz. Jangan malu. Jangan malu kalau tak reti baca Quran. Tapi kita kena malu kalau kita tak reti baca Quran tapi kita tak mau belajar Quran. Tu kena malu. Tak reti tak apa, tapi tak reti tak mau belajar, hak tu kena malu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala lebih suka kepada satu benda yang sedikit tapi istiqamah daripada orang hari ni dia rajin, dia fasih baca Quran. Dia baca hari tu hangat-hangat tiap jam. Dia baca semangat, tinggal tak almari.
letak atas almari, Ramadan tahun depan pula baru buka. Wal-iazubillah. Nah, kita tak mau kita menjadi seorang hambanya Ramadan. Sebab apa? Apabila datangnya satu Syawal, azannya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam tu malam satu Syawal, maka Ramadan telah pergi. Siapa-siapa yang menjadi hamba Ramadan, man kana ya'budu Ramadana fa inna Ramadana qad mat. Siapa-siapa yang menyembah Ramadan, sesungguhnya Ramadan akan pergi. Berapa ramai hari itu apabila malam raya, sebelum terbitnya hantu raya, kita telah menjadi hantu raya terlebih dahulu, masya-Allah. Kan? Sebab apa? Sebab kita menjadi hambanya Ramadan. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala jelas, la'allakum tattaqun. Kalau Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir pada malam ni, saya selalu bawa pergi mana-mana berkenaan Ramadan ni, saya dapat ilmu baru. Ramadan kita ni sebab apa kadang-kadang tidak ada efek pada kita. Pasal apa? Ramadan ni dia tak ada kesan ataupun dia tak ada kick pada kita. Kalau orang minum minyak ketum, dia kena ada kick, dia kena pecah peluh. Saya pun tak tahulah lagu mana. Tak pecah peluh, depa kata berdesing. Dia kata hak tu seronok dia tabak aja. Kalau orang isap air, dia kena rasa cargah. Paling kurang sampai kencing gigi. Dia tarik gigi dah. Kalau orang berdiri, kalau orang makan nasi kandak, dia kena rasa kick dia punya kari. Kalau orang makan jeruk madu Pak dia kena rasa kick dia punya cuka. Dalam orang beribadah di bulan Ramadan, dia kena ada satu kick namanya halawah ataupun taqwa. Sebab apa kita tak rasa kick tu? Pasal apa bila kita keluar Ramadan, kadang-kadang mulut kita lebih teruk daripada sebelum Ramadan. Pasal apa mata kita kadang-kadang lebih teruk daripada sebelum Ramadan. Pasal apa kadang-kadang perangai kita lebih teruk pada bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab Ramadan ibarat makan ubat. Ramadan macam makan ubat. Ada orang, satu orang sakit gout, kaki bengkak, dia pun makan ubat gout. Apabila dia makan ubat gout, telan ubat gout, apa dia buat? Dia pergi karau dan galah, dia pergi makan sotong, hilang tak lega? Tak lega. Kaki ni sak-sak bah, masya-Allah, sak tu. Pasal apa? Makan tak pantang. Ubat makan pas lori pun tak jadi apa. Ada orang tu kencing manis, punya teruk kencing manis, tak ada nak sampai belayak, semut duk tunggu dah dalam belayak tu, dia punya sakan semua kencing manis tu. Kan? Makan ubat kencing manis, makan satu beg, masya-Allah. Habis makan ubat kencing manis, balas yak Pepsi 4 botol. Jadi? Tak jadi. Kan? Bukan takat potong kaki, potong kepala, masya-Allah tabarakallah. Pasal apa? Pasal makan ubat tapi tak pantang. Macam tu juga kita di bulan Ramadan, ramai daripada kalangan kita yang berpuasa hanya menahan perut, hanya menahan lapar, hanya menahan dahaga, akan tapi kita tak pantang telinga kita, kita tak pantang mata kita, kita tak pantang mulut kita, kita tak pantang hati kita. Maka mudah-mudahan ibu ayah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita sebagai orang yang bertakwa. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang saleh. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Amin. Yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati-hati kita. Amin ya rabbal alamin. Yang mana mudah-mudahan dengan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Amin. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini Allah jadikan kita orang yang paling bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pada bulan Ramadan ini, kalau kita seorang ayah yang saleh, seorang suami yang saleh, seorang ibu yang salihah, seorang isteri yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di belakang tu ada tabung. Sekali siapa-siapa yang nak ubah duit dan tabung, boleh. Itu untuk tabung infak Ma'had Dakwah Islamiah, tempat ayah anda Al-Fadhil Ustaz Sobri Al-Syad. Itu saja kot. Alhamdulillah Ustaz Sobri, hari itu perkembangan sikit daripada kita balik umrah hari itu. Dah di sana pun dah teruk sebenarnya keadaan tu, tapi balik mai sini sempat bertahan 2 hari di rumah. Lepas tu terus masuk hospital. Bila masuk hospital, depa kata buah pinggang semua dah tak function dah. Immediately emergency lepas tebuk celah paha, buat keluar air. Jadi hari ni dah mula dialisis. Tebuk tengkok. Jadi kehidupan beliau kehidupan yang barulah. Seminggu 3 kali, hari Khamis, hari Selasa, hari Sabtu. Dialisis seminggu 3 kali. Jadi mudah-mudahan Allah Taala kurniakan beliau kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Walaupun dalam keadaan begitu masih semangat.
tadi khutbah dah. Oh, duk ceramah takkan dah, masya-Allah. Siapa tak boleh tahan. Semangat dah tu, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita semua tumpang semangat beliau dan juga semangat orang soleh insya-Allah. La'afa minkum, tersambung tarawih kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.